Saya akan menerangkan mengenai teori Gascard. Teori Gascard ini telah dilaporkan oleh Frederick Solomon Peirce, yang mana teori ini berpendapat bahawa semua manusia dilihat dan dinilai secara keseluruhan. Antara teori Gascard ini berasal daripada bahasa Jerman, iaitu bermaksud keseluruhan. Antara dasar pendekatan teori Gascard ini saya keluarkan 4, iaitu individu yang di kaunseling itu perlu hidup pada masa sekarang dan fokus pada masa kini. Yang kedua, individu tu perlu hentikan tanggapan yang belum hadir lagi, tanggapan yang bukan-bukan yang belum datang. Yang ketiga, individu itu janganlah memberi alasan. Dan yang keempat, individu itu perlu menerima diri individu sendiri, iaitu dari segi kelebihan yang ada dalam dirinya. Antara dasar-dasar ini adalah untuk mencapai matlamat, iaitu untuk pihak kaunselor perlu memberi kesedaran kepada individu itu bahawa mereka ada mempunyai tanggungjawab dan perlu berdikari. Assalamualaikum, nama saya Siti Amalia. Saya berusia 20 tahun. Sebenarnya saya bercita-cita ingin menjadi doktor. Tetapi keputusan SPM saya sangat teruk, maka saya tidak layaklah untuk mengambil jurusan dalam bidang perubatan. Dan oleh sebab keputusan SPM saya teruk ini juga saya tidak layak untuk memasuki tingkatan 6. Jadi saya berasa sangat sedih dan tidak boleh menerima tidaklah. Malah ibu bapa saya juga dalam masa saya masuk ke politeknik dalam bidang diploma lemak dan minyak. Itu saya rasa sangat berbeban dan terpaksa. Saya sangat tidak suka kursus ini sebab saya rasa saya lebih layak berada di tempat yang lagi bagus. Saya layak masuk ke FPA. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Rizal Zalmin. Saya seorang pelajar yang berdiam. Saya merupakan pelajar semester 1 program diploma teknologi makanan di Politeknik Dr. Syed Nasir Ismail. Saya telah mendapat aduan daripada pensyarah. Saya ini malas sekali nak pergi kelas. Saya selalu pergi ke kelas untuk sesi amali di Muhammad. Saya ini sebenarnya tak suka belajar. Saya ini rasa minat saya lebih kepada untuk sambung bekerja. Tolong selesaikan masalah saya ini. Assalamualaikum, saya Julia di semester 1 pelajar Politeknik Dr. Syed Nasir. Saya menghadapi dilema dengan kos yang saya ambil. Saya memang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di PTSN dan sebab PTSN ini juga dekat dengan rumah saya. Saya terjaga dengan nenek saya yang sakit tua. Jadi saya mohon PTSN dan kos yang saya nak ambil adalah di diploma teknologi makanan. Masa saya apply, saya tak melalui proses menuju ke cakap. Jadi saya tak tahu masalah yang saya hadapi sekarang. Bila saya dah daftar, saya tak dapat nak melanjutkan pelajaran dengan kos diploma teknologi makanan ini kerana saya baru tahu yang saya menghadapi masalah begitu warna. Jadi saya telah ditawarkan dengan kos diploma teknologi kimia lemak dan minyak. Saya tak suka subjek ini, jadi saya tak boleh dengan kos ni. Saya rasa agak sedih dan tertekan kerana saya rasa saya tak boleh nak bawa dengan kos ni. Tapi saya adalah harapan keluarga saya untuk saya melanjutkan pelajaran. Jadi saya tak tahu apa pilihan saya boleh buat. Kerana bila belajar, setiap kali saya masuk kelas, saya rasa saya tak dapat fokus dengan keputusan kuis, tes yang agak teruk. Jadi saya buntu. Saya perlu lupakan jalan penulis saya dan pada fasa 1 iaitu fasa membina hubungan. Fasa ini adalah fasa yang penting kerana ia adalah permulaan kepada kepada turutan setiap fasa yang seterusnya. Okey, pada fasa ini kaunselor bermainkan peranan yang penting untuk menunjukkan minat, iaitu minat yang tulen semasa mendengar setiap apa yang ingin disampaikan oleh klien. Okey, pada waktu ini kaunselor haruslah mendengar dengan aktif dan juga menunjukkan empati, kemesraan. Selalunya first impression tu kan penting kan dalam bila kita jumpa seseorang, pertama kali kita jumpa dia, first impression kita tu selalunya akan membawa kepada turutan kepada hubungan yang seterusnya, sama ada adakah kita mesra, adakah kita selesa dengan orang yang kita berhubung, kan. And then pada fasa ini juga kaunselor haruslah menunjukkan
mewujudkan suasana menolong. Macam mana kita nak tunjuk suasana menolong ini? Pada erti kata lain, sebelum memulakan sesi tu kita perlu berkenalan, tanya khabar, tanya hobi. Mungkin ada persamaan dalam apa di hobi kita dan hobi klien kan. Tapi poin yang penting di sini adalah tidak boleh mengambil masa terlalu lama pada fasa ini, kerana ia akan mungkin boleh drag tumpuan kita punya klien, akan lebih trigger untuk membincangkan topik yang lebih menarik daripada apa yang seharusnya disampaikan. Okey, so matlamat awal pada fasa ini perlulah dijelaskan dengan baik supaya perbincangan itu ataupun sesi penasihatan ataupun kaunseling itu tidak drag terlalu lama. Okey, perlu identify kes dengan cermat, apa masalah, dan membuat pemilihan yang tepat. Okey, supaya kita siap deskripsi, perhatian, boleh membantu klien kita kepada keadaan yang lebih selamat dan sempurna dalam mencapai objektif. Okey, dan supaya tidak rosaklah hubungan sepanjang sesi kaunseling berlaku. Okey, terima kasih. Bagi fasa penerokaan dan pemahaman masalah, pada fasa ini, kaunselor akan meneroka masalah klien dengan menggalakkan klien untuk meluahkan masalah yang dihadapi, yang mana lebih memfokuskan kepada keadaan semasa. Bagi menggalakkan klien untuk meluahkan masalahnya, soalan-soalan yang berbentuk terbuka, refleksi dan meminta penjelasan akan digunakan. Kaunselor juga akan menunjukkan perasaan empati terhadap masalah dan keadaan klien. Pada masa ini juga, kaunselor akan membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan oleh klien sama ada verbal dan juga non-verbal. Pada fasa ini, kebiasaannya, kaunselor akan menggunakan bentuk soalan apa dan bagaimana dan bukannya kenapa. Kerana pertanyaan berbentuk kenapa akan membuatkan klien bercerita tentang perkara yang lampau dan tidak menjadi fokus kepada sesi semasa. Contoh soalan yang digunakan adalah seperti, apa yang sedang berlaku sekarang? Apa yang telah anda sedari pada masa ini? Bagaimana anda mengalami perasaan takut anda? Baik, seterusnya kita ke fasa 3 iaitu fasa tindakan. Fasa ini memfokus kepada 3 elemen penting yang menjadi teras pelaksanaan, iaitu yang pertama penentuan matlamat, kedua penyelesaian masalah dan ketiga menggerakkan tindakan. Baik, jika direnung kembali kepada fasa kedua di mana proses kesedaran terhadap kelemahan klien telah pun berlaku. Oleh itu dalam fasa ini, ianya diteruskan dengan proses penentuan matlamat iaitu untuk mengenali masalah yang ada. Jadi pada tahap ini merupakan persetujuan antara kaunselor dan juga klien mengenai persoalan yang dihadapi oleh klien. Dalam usaha ini juga, kaunselor boleh membimbing klien dengan mendedahkan tentang kepentingan serta hala tuju bidang ataupun program, berkongsi tips belajar serta pengurusan masa. Jadi, klien dapat menggunakanlah input-input itu untuk memproses apakah matlamat ataupun strategi yang dapat diolah ataupun ditentukan untuk menyelesaikan masalah beliau. Jadi, persetujuan atau penerimaan ini menentukan hala tuju kejayaan klien. Langkah seterusnya adalah penyelesaian masalah iaitu membincangkan alternatif. Jadi alternatif dibincang setelah klien memahami masalah yang dihadapi. Kaunselor boleh mengesyorkan klien yang pertama melakukan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dengan rakan sekelas, melibatkan diri dalam kegiatan anjuran program yang dianjurkan oleh seperti kelab kebajikan pelajar, dan yang ketiga mencari keistimewaan dan perkara-perkara yang menarik dan juga keseronokan yang terdapat di dalam program-program ataupun kursus-kursus yang dipelajari oleh beliau. Selepas alternatif dipersetujui, kaunselor boleh membantu klien dengan membuat pelan tindakan untuk memenuhi alternatif tersebut. Tindakan yang jelas dari segi objektif serta mengambil kira keupayaan klien untuk melaksanakan tindakan tersebut haruslah dilakukan dengan baik. Jadi, klien boleh memulakan tindakan yang mudah dan kurang menimbulkan tekanan kepada diri beliau. Sebagai contoh, Syazili yang mempunyai masalah mudah hilang fokus dan pendiam, di mana setelah diamati Syazili sebenarnya sangat tidak meminati untuk belajar dan hanya ingin bekerja. Jadi dalam hal ini, Syazili telah memilih untuk melaksanakan alternatif yang telah dipersetujui, seperti contoh memulakan mencari keseronokan dalam program tersebut serta mengenal pasti tentang kebaikan program tersebut terhadap pekerjaannya kelak. Dalam pelaksanaan ini juga, beliau bersedia akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas dirinya selepas ini dalam proses untuk menyelesaikan masalah beliau.